Hari ini saya ceritakan mukadimah usul fiqh ya. Kita akan belajar hari ini beberapa perkara penting sampai 4 kali perjumpaan kita lah. Kalau ada perubahan kita akan beritahu lah insyaAllah. Tapi sejak ni saya tak baca satu-satu, tapi saya nak fahamkan dulu ilmu usul fiqh ini ada 3 asas. Ingat yang ni je boleh faham semua. So boleh catat usul fiqh ni ada 3 benda. Yang pertama mengenal sumber hukum. Itu ma'rifatul masadir. Usul fiqh. Maknanya bila kita nak belajar usul fiqh, kita nak belajar 3 benda ni je. Walaupun perbahasan dia berpuluh-puluh ribu masalah. Tetapi asasnya kepada 3 perkara ini. Kalau orang tanya, apa yang kamu dapat daripada usul fiqh? Yang pertama, saya nak belajar mengenal sumber hukum. Iaitu reference. Kalau bahasa moden dia panggil reference lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak belajar macam mana saya nak menggunakan reference itu. Macam mana saya nak berinteraksi. Macam mana saya nak berinteraksi dengan dalil untuk mengeluarkan hukum hakam. Okey. Jadi kita mesti belajar usul fiqh untuk nak mengeluarkan hukum-hukum hakam daripada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perlu ada hamzah wasal, perlu ada ensel. Ensel ini dinamakan sebagai usul fiqh yang menghubungkan hukum dengan dalil. Dia mesti ada orang tengah dia. Itu yang kedua. Dapat tak? Dapat. Yang ketiga, mengenal mujtahid ataupun mengenal pakar. Siapa yang layak membuat kajian? Siapa yang layak berijtihad? Siapa yang layak untuk mengeluarkan kajian? So itulah usul fiqh, 3 benda tu yang nak belajar. Daripada 3 benda itulah kita bahas Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Syekh Hafiz kita ada, tapi ini penting yang saya bagi ni kunci. Nak baca satu buku ni susah lah. Saya bagi kunci yang mana sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu boleh faham dengan mudah. Lebih kurang coklat lah insyaAllah. So kalau baca apa pun usul fiqh dia tak macam fiqh, dia berkembang. Usul fiqh ilmu tak berkembang, dia macam tu je. Yang penting kita faham. Yang berkembang ni ilmu fiqh. Macam-macam ada. Tapi usul fiqh tak akan berkembang walaupun dunia berkembang sebab dia dasar. So dasar kalau berkembang tak jadilah dasar, ya. Baik. So kita sekarang ni di hadapan kita ada 3 benda yang kita nak belajar. Apa dia? Sumber hukum. Jadi kalau kita tanya, adakah qaulus sahabi, adakah perkataan sahabat, pendapat sahabat itu, qaulus sahabi maksud pendapat sahabat itu adalah dalil. So usul fiqh yang akan audit, usul fiqh yang akan teliti, betulkah qaulus sahabi ni ada dalil? Betulkah ijma' ada dalil? Berdasarkan induksi ataupun istiqra'. Melihat zaman sahabat, melihat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini di antara fungsi ilmu. Maka kita akan belajar iaitu ilmu teori bagaimana nak membuktikan sesuatu itu dalil. Al-Quran alhamdulillah sebagai orang Islam kita percayalah. Tapi di sana yang dipanggil sebagai qiraat syadzah. Qiraat yang tidak mutawatir. So qiraat yang tidak mutawatir boleh tak kita consider dia sebagai dalil? Nampak tak? Di situ kita akan belajar usul fiqh. Ilmu ni tak bincang. Yang ni dalil tak dalil. Usul fiqh menghimpunkan semua ilmu. Ilmu bahasa Arab, ilmu ulum hadis, ulumul Quran, ilmu mantik, semua ada dalam usul fiqh. So ni di antara benda-benda yang penting untuk kita faham secara dasar. Okey, saya ambil di sini ya. Okey. Saya nak bagi tahu di sini, kalau orang tanya definisi usul fiqh, jangan bincang yang ta'rif laqabi. Ta'rif idhafi. Apa itu ta'rif idhafi? Sahabat-sahabat pergi definisikan macam ni. Usul fiqh lughatan. Ini bukan usul fiqh Ini dia panggil mukadimah usul fiqh. Ulang kali lagi. Okey. Usul fiqh nak ajak kita tahu 3 benda. Tahu 3 benda. Yang pertama iaitu mengenal dalil. Itu yang pertama. Macam mana saya nak tahu ini dalil? Jadi usul fiqh yang akan bahas berdasarkan induksi. Dia tengok sahabat guna tak qaulus sahabi, sahabat guna tak ijma', macam tu. Maksud sekarang ni banyak orang berhujang yang mimpi. So usul fiqh akan kaji mimpi ni boleh tak satu sumber yang
nak menentukan hukum syar'i itu sah, valid. So usul fiqh mensahkan bahawa dia tidak valid lah. Dia tidak valid. So kita tidak boleh pakai apa dia mimpi sebagai satu sumber hukum. Ataupun ilham. Ataupun pendapat seseorang. Baik. So ini di antara benda yang asas yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak faham Quran itu? Quran ada am, ada khas. So ayat Quran ni dia adalah bahasa Arab. So usul fiqh cuba bawa kita mengenal apa aliat atau apa sistem yang boleh saya faham. Ini adalah lafaz am, ini adalah lafaz khas. Kalau kita tak baca usul fiqh, mungkin kita baca Quran sama saja. Walaupun ayat itu turun kepada ayat empat, tapi kita tidak faham. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khusus sebab. Sebab kita, pengiraan kita dalam baca Quran melihat kepada lafaz umum. Tidak melihat kepada sebab penggunaan ayat itu turun kepada Abu Jahal, tapi ayat itu kepada semua orang. Okay, yang ketiga ialah macam mana saya nak kenal seorang pakar. So usul fiqh ajar kita mengetahui siapa yang pakar. So kita akan tengoklah. Yang pertama dia mesti kuat bahasa Arab. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia bukan pakar lah. Dia mungkin musaqaf. Dia maksud dia orang yang ada maklumat, dia pendakwah. Untuk menjadi alim yang mujtahid, yang pakar, yang boleh mengeluarkan fatwa dan juga mengeluarkan fiqh adalah orang yang apa nama dia, yang apa kita namakan menguasai bahasa Arab. Itu syarat pertama. Itu menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis. So ini yang dikatakan ilmu usul fiqh. Kalau kita tak belajar usul fiqh, ketiga-tiga kita tak tahu. Jadi akhirnya kita bercakap tanpa ada panduan. So ilmu usul fiqh ni guideline kepada memastikan sumber itu tepat. Guideline kepada memastikan cara kita faham dalil itu tepat. Dan guideline untuk memastikan siapa yang layak untuk berbincang tentang ahkam syariah. Apa itu definisi usul fiqh? Kalau dia minta idhafi, maksudnya definisi muqaddimah, misalnya sebut-sebutkan takrif usul fiqh daripada lurah. Yang tu kita ambil daripada luratan ni lah. Tapi kalau usul fiqh, tak perlu kita bincang istilah lurah dan sebagainya. Usul fiqh terus kepada majmu'atul qawaid ammah allati tustahdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyah al-far'iyah min adillati tafsiliyah. Ini definisi yang diambil daripada mazhab Hanafi. Tapi sepatutnya buku ni diambil daripada mazhab Syafi'i lah. Kita di Malaysia ni Syafi'i. Tapi tak apalah. Daripada Hanafi lah. Hanafi dia tak fokus pada apa yang saya sebut. Hanafi dia fokus kepada dua perkara, iaitu dalil dan juga cara berinteraksi dengan dalil. So definisi kalau Syafi'i, kalau siapa boleh salin lah, iaitu ma'rifatul dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Kalau siapa, tapi nanti Pak Isa apa yang ni lah, yang definisi saya tu lebih tepat dan lebih bagus daripada definisi yang sedia ada. Okey. Baik, semua benda dia ada topik utama dia yang dinamakan sebagai maudhu'. Kalau kita belajar medik, maudhu' dia ialah manusia. Yang ni membezakan medik dengan, kita katakan contoh dia perubatan dengan perubatan hayawan. Hayawan dia kaji binatang. Dengan engineering dia kaji alat-alat. Bahasa Arab dia kaji bahasa. Tetapi usul fiqh, topik maudhu' dia, maksud topik asasinya itu yang mana, itu yang kita kena study ialah al-adillah. Kita nak bincang adillah dan cara mengeluarkan hukum hakam. Itu saja. Isbatul ahkam minal adillah. Yang lain kalau dia cerita fiqh ke, dia bagi contoh fiqh, itu bukan usul fiqh, itu contoh saja. Yang disebut sebagai istitradiyah, sebagai contoh. Maksudnya cerita tambahan. Tetapi usul fiqh, maudhu' dia, kena ingat, bila orang tanya, kamu ni study apa? Maudhu' utama al-adillah. Sama seperti yang disebutkan pada definisi, sebab maudhu' tidak akan lari daripada apa dia definisi topik. Tengok semua huraian dia pada muka surat 48. Semua yang saya sebut ada di sini. Muka surat 48. Awalan al-adillah min haitsu dalatu al-hukmi. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istifadati bil adillah. Maksudnya bagaimana kita nak istinbat. Istifadah maksud dia apa? Istinbat, ijtihad, istismar, istikhraj. Itu makna yang sama. So kita boleh tahu apa yang saya sebutkan. So, kita akan belajar bab dalalatul alfaz. Kita akan belajar am, khas, mutlak, mubayyan. Sebab
ayat Quran ini dia macam kita bercakap lah. Ada bersifat kita cakap umum siapa-siapa, ada yang kita khususkan, ada yang kita nak secara mutlak, ada yang kita takyidkan, ada yang kita batalkan, kita cancel percakapan kita. Itu dibahaskan di dalam nasah dan mansukh. Itu maksud dia istifadah ataupun istikhraj. So, macam mana kita perbahaskan dalam kalam Quran lafzi, sebab usul fiqh dia tak bincang ilmu akidah. Ilmu akidah bincang kalam nafsi, kita bincang kalam lafzi. So, kalam lafzi kita nak bincang apa yang ada dalam bahasa Arab saja. Majaz, hakikat, kesemuanya itu adalah aliyat ataupun term-term yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan juga sunnah. Tanpa ayat ini, kefahaman kita akan lari. Semua ilmu dia ada term-term dia. Medik ada term dia. Usul fiqh untuk pengetahuan, untuk ilmu sahajalah. Pak Isra tak masuk ni saya rasa. Iaitu usul fiqh dia ada lebih kurang 800 term yang penting. Makna dia kalau kita kuasai 800 mustalah ini, dia adalah satu pintu kepada membaca. Dia ada istilah lughah, ada istilah mantiq, ada istilah tauhid, akidah lah, ada istilah fiqh, ada istilah usul fiqh itu sendiri, ya, istilah balaghah. So dikumpul-kumpul itu lebih kurang 800 mustalah. So kita dah tahu dalam usul fiqh ni ada 800 term yang kita kena beli. Contohnya qawamis ilmu usul. So dia cerita lah apa masuk dalalah, apa masuk ijma', apa masuk term-term yang bila kita baca kitab fiqh, benda tu yang digunakan. Apa masuk illah, apa masuk dia maknan, apa masuk sifat, apa maksud qarinah. Semuanya diperlukan untuk kita membaca usul fiqh. Tapi itu tak perlu sekarang ni lah. Saya nak cerita sebagai ilmu kepada sahabat. Okey. Seterusnya. Nasy'ah. Okey. Ilmu usul fiqh wujud di zaman Rasulullah SAW dan Nabi mempraktikkan dalam ijtihadnya. Para sahabat pun mempraktiknya. Ijma' pun berlaku di zaman Rasulullah. Sebagian ulama kata macam tu. Jadi perkembangan di zaman Rasulullah dalam bentuk tidak ditulis. Semuanya ilmu secara yang dipanggil tabi'i. So bila tabi'i ini ilmu macam kita belajar bahasa kita sendirilah, bahasa Kedah, bahasa Kuala Lumpur, bahasa KL, bahasa Kelantan. Tak ada buku, tapi kita belajar melalui environment. So dulu environment ilmu itu terjasad pada zaman Rasulullah. Jadi mereka tak perlukan kepada kitab, cuma mereka perlu dipanggil berdamping dengan Rasulullah SAW dan dapat ilmu berdasarkan tadrib yang dibuat oleh Rasulullah. Itu perkembangan nasy'ah, dipanggil perkembangan orang kata kronologi lah. Kronologi yang kita kena faham itu penting. So para sahabat kemudian sama pada tabi'in sampailah kepada zaman Imam Syafi'i, orang dah mula bergaduh. Tak ada satu standard yang mana nak mendamaikan aliran-aliran Hijaz, Iraqin dan sebagainya. Maka Abdul Rahman bin Mahdi pun meminta Imam Syafi'i mengarang satu kitab yang diutuskan kepadanya, sebab itu nama dia Risalah. Sebab ditulis kepada Abdul Rahman bin Mahdi. Tapi kitab itu bukan setakat usulul fiqh, dia adalah usulul Quran. Macam mana saya nak faham Al-Quran. So ini di antara benda yang kita kena tahu sejarah dia. Okey, dan kitab pertama yang ditulis oleh ulama adalah Al-Imam Syafi'i. Inilah pendapat yang paling terkuat. Syiah pun kata dia tulis juga. Hanafi pun kata dia tulis juga. Tapi yang sabit secara tarikh dan buku yang sampai kepada kita adalah kitab Ar-Risalah. Iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, riwayat daripada Rabi'. Riwayat pada siapa? Imam Rabi'. Ingat tu. Okey, setakat ni okey tak? Saya cerita secara ringkas je. Nanti saya cerita pula aliran usul fiqh disebut di sisi ilmu tapi sebenarnya yang tepatnya bukan kita ni, tapi dia bagi contoh tak apalah. Tapi aliran yang paling kuat ialah dia panggil aliran mutakallimin, hanafiyin dan mutaakhirin. Tapi sini dia nak mudahkan student, dia masukkan kitab-kitab aliran yang ditulis oleh ulama Syafi'i. So tapi ulama Syafi'i ini dia menyerupai aliran mutakallimin. Baik, kalau kita nak tahu kenapa dinamakan aliran mutakallimin, sebab yang banyak tulis tu ulama kalam. Imam, semua yang ini adalah ulama kalam. Imamul Haramain, Imam Ghazali, Imam Ar-Razi, Imam Amidi,
kesemuanya adalah ulama-ulama yang menulis gaya penulisan ulama kalam. Sebab itu dibahaskan isu at-tahsin wa taqbih. Isu-isu akidah juga dibahaskan secara tumpangan lah. So jamu jawami' dia bukan aliran mutakalimin, dia aliran mutaakhirin yang dikumpul daripada Sa'atih buah kitab, dia kumpul daripada aliran Hanafi dan juga aliran Syafi'i. Tapi dia ulama Syafi'i lah, dia kumpul Sa'atih kitab jamu jawami'. Dan juga Al-Bahrul Muhit Imam Zarkashi, ada 4 jilid besar. Zarkashi, kitab ni kalau siapa baca untuk tak baca semua kitab yang lain. Makna dia kalau dia baca ni pun okey dah lah. Dia ada 4 jilid besar. Kalau dia tak baca jamu jawami' tak apa, ahkam tak apa, kalau baca lagi bagus. Tapi kalau dia kata ada malam-malam dia baca Al-Bahrul Muhit. So itu yang paling makna perbahasan usul fiqh lengkap. Nama pun Al-Bahar, lautan usul fiqh. So ini antara kitab yang penting. So kalau ikut zaman siapa dia dulu? Al-Burhan, Mustasfa, Al-Mahsul, kemudian Al-Ihkam. Al-Ihkam dengan Al-Mahsul dia sezaman, ya. Cuma Al-Mahsul mendapat liputan ulama Syafi'i lebih banyak daripada Al-Ihkam. Ya, okey. Jamu Jawami', kemudian Al-Bahrul Muhit. So ini 5 kitab yang agak penting. Tapi yang paling terpenting kalau mazhab Syafi'i kalau orang baca Al-Burhan, Mustasfa. Kalau mutaakhirin, kalau tambahan ni kitab Nihayatus Sul. Okey, jelaskan 50-51. Taib. Kita patah balik 50-51. Di zaman sahabat, usul fiqh wujud berdasarkan tadrib, makna mereka dia dah kuat bahasa Arab. Sebab apa beza usul fiqh dengan kaedah fiqhiyah? Kalau nanti belajar kaedah fiqhiyah semuanya bidang fiqh. Usul fiqh ni dia sama seperti belajar bahasa Arab, cuma dia fokus kajian bahasa Arab kepada Quran dan Sunnah. Dia tak fokus kepada syair. So para sahabat dulu semuanya pakar bahasa Arab, mereka ni mujtahid dalam bahasa Arab. Jadi tak ada problem untuk mereka faham Quran, sebab dalam bahasa Arab ada am, ada khas, ada perkataan yang disebut khas jadi am, seperti fala taqul lahum uf. Disebut uf tu khusus, tapi yang dimaksudkan ke semua jenis yang menyakiti hati ibu bapa. Jadi am dari sudut aspek itu. So dalam perkembangan para sahabat, sahabat tidak memerlukan ilmu tersebut kerana mereka dah ada dalam otak. Okey. Sebab tu kewujudan ini ada 4. Kewujudan di dalam otak zaman sahabat, kewujudan di tangan untuk menulis, kewujudan di lidah dia bercakap, dan kewujudan di luar kitab. So di zaman sahabat, wujudnya wujud adhan. Wujudnya wujud lisan. Tidak ada wujud khariji dan tidak ada wujud nama dia banan. Tidak wujud cara kitabah. So bukan tidak ada, sebab wujud dia ada 4 aspek. Wujud fil adhan dalam minda, wujud fil banan tulisan, wujud fil al-kharij makna ada di luar ni kita nampak, dan wujud fil lisan percakapan. So ni menolaklah sangkaan orang kata usul fiqh tidak wujud tetapi fil adhanihim dalam minda mereka. Jelas tak? Itu cara ringkasnya. Mana berkembang macam itulah. Tapi ilmu itu adalah ilmu yang bersifat tabi'i, dia panggil sajiyah. Ilmu ada 2, satu sajiyah, satu sina'ah. Ilmu kita ni dia panggil sina'ah. Apa maksud sina'ah? Kena ada 5 rukun. Ada guru, ada pelajar, ada kitab, ada sekolah, ada metodologi. So kita ada metodologi, manhaj yang kita guna di Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, tidak. Kita ada kitab yang kita gunalah. Ada kitab macam-macam yang kita sebut 5 kitab tadi. Yang last sekali nak tambah boleh, Nihayat. Itu adalah kitab mutaakhir Syafi'iyah dan juga Al-Luma' Imam Syirazi. Kalau nak tambah ilmu lah Al-Luma' Imam Syirazi. Sampai kepada tabi'in, dan mula orang luar masuk merosakkan kekuatan bahasa Arab, akhirnya mereka memerlukan satu kitab. Macam Nahwu lah. Nahwu berlaku mutaakhir juga. Dulu orang cakap Nahwu, kemudian ada Nahwu dia makin lemah, tulis Nahwu. Semua ilmu macam tu. Ilmu falsafah, ilmu mantik. Dia wujud dalam kehidupan kita ya. Tetapi tak dibukukan dalam bentuk susunan. Begitu ilmu balaghah, dia ada di zaman Rasulullah. Tetapi tak dibukukan sebab benda tu tak perlu. Sebab keperluan ni berdasarkan dia panggil apa? Penciptaan berdasarkan keperluan. Al-ikhtira' al-hajah asasul ikhtira'. Keperluan itu asas kepada kita mencipta. So zaman sahabat tak memerlukan, dia tak buat lagi. Sampai zaman Imam Syafi'i diperlukan. Okey? Macam sunnah lah. Dulu tak ditulis, bila diperlukan ditulis. Itu perkembangan ilmu. Kemudian jidal di antara ulama dan sebagainya itu diselesaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan meletakkan kitab qawanin, iaitu usulul fiqh. Bahawa orang tahu ada am, ada khas, ada mutlak, ada mubayyan, ada nasikh, ada mansukh, ada mujmal, kesemuanya itu.
So itu perkembangan sehinggalah ditulis kitab Al-Risalah. Asal kalau Salim boleh kalau ikut turutan yang lebih mendalam masuk kepada Risalah, kitab At-Taqrib Al-Irsyad wa Taqrib oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Kemudian dia bersambung kepada kitab Al-Umad oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar. Kemudian kitab Mu'tamad oleh Qadhi Husain Al-Basri. Kemudian kitab Burhan, kemudian Mustasfa, kemudian Mahsul Ahkam. Kemudian apa nama dia, Jawab-Jawab dan juga Al-Bahrul Muhit. Itu turutan yang kalau nak detailkan lagi lah. Okey, kepentingan kita belajar usul fiqh. Itulah kita nak faham usul apa dia syariah, kita nak keluar daripada jumud, nak faham cara istinbat, mampu. Ini banyak yang berulang. Tapi kalau ambil 3, okeylah. Di antaranya faedah kepada muqallid itu mengetahui kebenaran imam dia. Ya, mengetahui kebenaran imam dia. Okey, dan kepada ulama yang tidak mencapai mujtahid untuk melakukan tarjih. Ada tak? Tak ada, dia untuk tambahan lah. Yang ada tak pakailah. Tambahan untuk muqallid, untuk dia tahu siapa dalil yang imam dia pakai. Dia tenang lah. Dan untuk alim yang tidak mencapai mujtahid, dia boleh mentarjih. So dia boleh mentarjih. Jadi paling kurang kepada kata ulama, ilmu yang paling menolong untuk faham Quran dan Sunnah adalah ilmu usul fiqh. Apa yang saya cerita tu ada dalam kitab ini. Okey. Hukum belajar ni adalah fardu kifayah, fardu ain kepada ulama, fardu kifayah kepada semua lah. Okey, usul fiqh diambil ilmunya daripada bahasa Arab dan ilmu aqliyah. Ingat tu. Kalau kita belajar ilmu lain, dia mesti ada sumber dia. Fiqh dia ambil Quran, Sunnah, ijma', betul? Usul fiqh sumber dia daripada bahasa Arab dan juga ilmu akal, aqliyah qat'iyah. Undang-undang akal. Okey? Dapat tak? Okey, kalau dah selesai kita masih lagi dalam muqaddimah usul fiqh. Ingat, apa maksud muqaddimah usul fiqh? Definisi, kemudian ahkam syar'iyah. Okey, yang berkaitan dengan hukum syar'i. Bila masuk usul fiqh sebenarnya bila kita bincang tentang adillah. Bila masuk Al-Quran nanti barulah itu ilmu usul fiqh. Sekarang ni kita masih membicarakan tentang introduction to know usul fiqh. Masih dalam introduction. Baik, ada siapa nak tanya? Ada. Semua jelas, sekarang jelas tak? Anda ringkaskan ni, kalau baca satu, sahabat-sahabat takkan faham ni, saya ringkaskan jadikan coklat. InsyaAllah. Okey. Ingat, definisi usul fiqh berlawanan dengan definisi fiqh. Faham tak? Al-hukmu syar'i mengikut pandangan ulama usul berlainan dengan pandangan ulama fuqaha. Sebab definisi hukum syar'i di sisi ulama usul ada adillah itu sendiri, dalil itu sendiri. Sebab itu disebut ijab. Ya, disebut apa? Ijab wa khitabullah al-muta'alliqu bi af'ali mukallafin iqtidaan. Iqtidaan ada berapa? Ada di sana ada 4. Iaitu kalau talabu fi'li nama dia ijab. Dia tak dia buat ikhtilaq. Ikhtilaq tu maksud dia ijab. Okey, ada ijab, ada an-nadbu, ada at-tahrim, ada al-karahah. Boleh salin tak? Dalam iqtida' tu ada 4 hukum syar'i, iaitu al-ijab, at-tahrim, an-nadbu, al-karahah. Boleh dapat tak? Boleh. Salin tu penting tu. Anda ringkaskan. Baik, kemudian ada tahyir, itu dalil ibahah. Ayat Quran dan sunnah yang bersifat harus, yang memberikan hukum harus, nama dia dalil ibahah. Dan yang kedua ataupun yang ketiga, dia panggil hukum bersifat notification. Dia nak bagi tahu dekat sana, di sana ada hukum taklifi. Nama dia hukum wada'i. Nama dia hukum wada'i. Wada'i ni maksud apa? Ikhbari. Wada'i itu maksud apa? Ikhbari. Maksudnya bila Allah Ta'ala jadikan zawalul syamsi, matahari tergelincir, Tuhan nak bagi tahu dekat sana ada hukum syar'i. Sebab bila Allah Ta'ala tarik Nabi Muhammad SAW, makna wahyu dah terputus. So macam mana Allah Ta'ala nak teruskan hukum syar'i dah berjalan? Allah letakkan hukum wada'i, iaitu hukum yang bagi tahu kat sana ada hukum taklifi. Macam mana Tuhan nak bagi tahu? Tuhan tenggelamkan matahari.
Tuhan tergelincirkan matahari. Dia tenggelam matahari, Tuhan beritahu kepada kita, nah di sana ada hukum taklifi yang mewajibkan kita sembahyang maghrib. Itulah maksud hukum wad'i. Dia ada 3 tu sababan, syartan dan mani'an. Itu satu benda yang penting. Faham tak? Ya, ada siapa nak tanya? Anda akan huraikan satu persatu. Ingat, kalau bila tanya hukum syar'i dalam Pak Isa, jangan berburu wajib. Wajib itu definisi mengikut pandangan fuqaha, kerana wajib berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Macam saya sembahyang saya itu wajib nama dia. Tapi bila sebut apakah dalil yang mewajibkan sembahyang kita, nama dia ijab. So ijab perbahasan usul fiqh, wajib perbahasan siapa? Fuqaha. Jelas tak? Siapa nak tanya lagi? Sekejap lagi saya buka soalan 5.45. Benar saya buka soalan. Sebab saya tak mau kita baca banyak. Tapi yang ni asal yang saya ajak. Sangat penting. Sebab tu dia kata apa? Al-ijab, al-ibah. Semua ni maksud dia senang je. Dalil yang mewajibkan, dalil yang mengharuskan, dalil yang mengharamkan, dalil yang mensunatkan, dalil yang mengharuskan. Itu nama dia hukum syar'i di sisi para ulama usul. Tapi bila kita sebut wajib, itu maksud dia perbahasan fiqh. Sembayang orang gila wajib ke sunat? Tak wajib. Nampak tak? Beza tu. Okey. So bila kita bincang fatwa tidak bincang tentang ijab. Fatwa bincang tentang wajib. Usul fiqh bincang tentang ijab. Tetapi orang yang nak memfatwakan benda tu wajib, dia kena faham usul fiqh lah, sebab dia nak kena cari dalil yang mewajibkan wajib. Dapat? Baik. Setakat ni jelas? Okey, mudah tak saya terang? Takut susah ke apa ke? Okey. Boleh. Ya, nak tahu juga berapa orang student kat sini? Berapa orang ada student ke semua cikgu-cikgu? Ada student tak? Ada. Ada Ustaz. Ya. Ada dalam 11-12 orang Ustaz. Agak-agak laju tak? Kalau laju, minta kita ulang. Yang penting faham tu. Tapi saya cuba, ni saya buat ringkasan, bagi pendek ni. Yang ni kalau baca satu-satu ni panjang ni, tak faham apa. Catik yang saya cerita ni, insyaAllah. Itulah usul fiqh. Syekh Hafiz ada apa-apa tanya, Syekh Hafiz? Okey, Syekh Hafiz bagi komen sikit kot. Ada yang berat ke? Mungkin Syekh Hafiz ada pengalaman, mungkin anda terang berat ke dan sebagainya. Mungkin Syekh Hafiz boleh komen sikit. Setakat ni okey. Alhamdulillah. Ya, okey. Cuma kalau kata-kata boleh tu, ringkasan tu bagus. Cuma rasanya kalau kata boleh pelan sikit suara mungkin boleh. Saya rasa macam laju juga tu nak salin memang kan. Okey, anda slowkan tu, anda suruh tanya tu. Okey. Anda slowkan sikit. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni kita belajar tentang definisi hukum mengikut usul fiqh. Jangan sekali-kali bila orang tanya apakah definisi hukum syar'i di sisi usul fiqh, kita sebut wajib yang diberi pahala. Itu definisi fuqaha walaupun disebut dalam kitab usul fiqh sebagai tambahan ilmu, bukan sebagai definisi yang diinginkan oleh ulama usul. Ulama usul nak ni takrif ni. Ijab, dalil yang mewajibkan. Nadbu, dalil yang mensunatkan. Sebab itu mandub lain. Mandub perbuatan kita. An-nadbu, sifat kepada dalil. Dalil tu yang mensunatkan. Okey, mubah perbuatan kita. Ibahah, dalil yang mengharuskan. So, kalau faham konsep ini, senang. Kita keluar daripada kelas ini, baru kita faham lah. Aku sabut sebelum ni ijab tu apa dah? Apa beza ijab dengan wajib? Ijab itu dalil daripada Quran itu sendiri. Wajib ini dia punya kesan dia. Makna dia kita sembahyang sekarang ni menjadi wajib kepada kita. Itu perbahasan fiqh. Yang mewajibkan sembahyang itu dia panggil ijab. Jadi itu perbahasan usul fiqh. Dapat tak? Ada tak ustazah-ustazah di sini yang mengajar usul fiqh? Setakat ni okey tak? Okey Ustaz, insyaAllah. Ya, sebab nak terang kepada student. Tapi yang ni ana cuba buat yang paling mudah dan ringkas dan senang. Sebab kalau baca satu-satu kat student ni, saya rasa pening student ni. Betul tak? Tinggi. Ustaz, cuma nak minta Ustaz bagi penjelasan tentang istilah
ala sabilil hatmi wal ilzam. Dia ada Ya, sabilil hatmi, itu yang ada membezakan sabilil dia tarjih. dengan sunat. Itu yang membezakan sunat dan juga apa nama dia makruh. Sebab kalau wajib dia tuntutan tak boleh tinggal, nama dia hatam dan ilzam. Dia panggil compulsory. Kalau sunat tuntutan tetapi tak ada ilzam. Tak ada compulsory. Nampak tak? Begitu haram. Tahrim tuntutan suruh tinggal. Tapi ada compulsory kena tinggal. Nama dia ilzam juga. Makruh, karoha dia ada tuntutan tinggal tapi tidak ada ilzam. So ilzam ini yang mana kita ada bebanan ataupun bahasa Inggeris disebut compulsory. Kalau kita kena buat juga. Tak buat aku hukum. Makruh kalau tak buat tak ada hukum, cuma tak elok dari segi akhlak. Jelas tak? Al-hatmu maksud dia ilzam. Dua-dua makna yang sama. Itu dipanggil dalam bahasa Arab ataf tafsiri. Maksud dia benda tu dia menguraikan apa maksud hatmun? Maksud dia ilzam, dia ada makna compulsory. Ya. Maksud dia kita kena terikat dengan benda tersebut. Jelas Ustazah? Ya, jelas. Okey. Kita berpindah kepada hukum wada'i. Kita tutup yang hukum wada'i. Minggu depan kita masuk kepada hukum yang lain. InsyaAllah kita akan sampai kepada orang kata apa, topik-topik yang penting. Sekali kita yang penting minggu terakhir saya bincang bab mujtahid. Okey. Okey, hukum wada'i. Ya. Boleh tanya soalan ni? Berkenaan dengan an-nadbu tu, contoh yang diberikan ayat in amina ba'dukum ba'dha sampai habis lah. Ayat tu boleh Ustaz huraikan sikit tak? Amanah yang Surat dimaksudkan 61. hutang kan? Okey, ini dalam bab an-nadbu sebab dia begini, bila ada qarinah ini kan ada arahan fal yu'adil ladzi tumina amanatahu. Kan al-amru yufidul wujub. Tetapi bila ada qarinah fa in amina ba'dukum ba'dha, jadi bila ada qarinah yang melarikan kepada benda itu tidak ada obligation ataupun compulsory, maka daripada tuntutan ilzam itu berpindah kepada orang kata apa, an-nadbu. An-nadbu asalnya ad-da'wah, ajak, hanya seruan semata-mata. So asal kita kena tahu semua arahan Allah adalah wajib. So bila nak jadi benda tu sunat, dia mesti ada qarinah. Nampak tak? So di sini disebut talab syariat ada amanah inda an-nafsi ala sabil tarjih la ilzam. Makna dia ala sabil tarjih ala sabil tafdhil. Makna tafdhil ni dia orang kata apa? Lebih mengutamakan. Kalau tak buat pun tak apa. So di antara soalan sangat bagus. Macam mana kita nak tahu benda tu tak wajib? Tak ada hukuman akhirat. Tidak ada azab akhirat. Semua benda yang Tuhan sebut wajib, yang dosa besar, yang wajib ni, kebanyakan dia kesemuanya ada hukuman di dunia dan akhirat. Yang ni kalau kita tinggal, ada hukuman tak? Legal tak ada, akhirat pun tak ada. Nampak tak? So ini dipanggil qarinah. Qarinah maksudnya dalil zanni. Apa maksud qarinah? Dalil zanni yang memalingkan kewajipan kepada sunat. Pasal apa kita dia adalah sunat, tak ada hukuman. Azab pun tak ada. Hukuman undang-undang di dunia pun tak ada. Jelas tak Ustaz? Cuma saya nak jelaskan sikit kat sini. Perkataan amanah tu Ustaz, sebab ada orang kata amanah tu wajib. Jadi makna ayat di situ, amanah tu maksud hutang ke apa tau? Ini dalam bab hutang. Ini dalam bab apa kita berhutang ada cagaran. Okey. Dalam bab begini saja. Tapi secara umumnya amanah tu wajib, tapi dalam ayat yang lain makna dia panggil amanah dia ada ahkam, amanah dia dalam tanggungjawab bekerja dan sebagainya. Ini dalam bab bila kita nak berhutang, kita nak berhutang dengan cagaran dan sebagainya. Jadi di situ kita letakkan apa dia kepercayaan itu dalam bentuk sunat. Tapi amanah dalam bentuk perkhianatan itu wajiblah. Okey. Jelas Okey, Ustaz. Documentation sekarang apa yang documentation lah. Tapi kalau masuk bank, kalau kita berniaga yang bank, documentation tu wajib. Tapi kalau kita peribadi pergi kedai, tak wajib kata ada documentation. Jelas? Okey, kita faham sikit je. Hukum wada'i maksud dia hukum ikhbari. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semua benda, misalnya berzina. Zina beritahu apa beritahu? Bila orang tu berzina, dia beritahu apa beritahu? Dia beritahu ada sana hukuman hudud. Sebat atau rejam. Nampak? Bila ada haid, dia beritahu apa kat kita? Mudah haid. Bila ada haid tu beritahu apa kat kita?
tak boleh solat terhalang. Tak boleh solat. Dia bukan hukum taklifi, cuma dia beritahu dia hukum ikhbari. Hukum notification. Dia beritahu kepada kita jangan semayang. Sebab itu asas kepada hukum taklifi adalah hukum wadai. Yang ni boleh tengok nanti tulisan saya dalam Isra, saya tulis tentang kepentingan hukum wadai di dalam perbankan. Contoh-contoh saya bagi, siapa yang nak buka lah. Mungkin minggu ni akan release tulisan saya tu. Pendek ya. Dalam bahasa Melayu. Ya. Baik. So, okey. Ni cara ringkasnya. Sebab syarat dan maniak yang mana yang paling kuat? Kalau berkumpul, yang mana kena utamakan? Siapa tahu? Maniak. Maniak. Sebab apa? Maniak ni adalah satu benda yang tak disukai oleh syarak. Bila ada dia, memang kita kena follow dia dulu. So, bila ada waktu semayang, ada wuduk, kemudian ada haid, maniak yang menang. So, tak boleh semayang. Dalam kehidupan kita ni, bila ada maniak, semua lengkap dah. Tiba-tiba kita berjunub. Tak boleh jadi imam. So, junub ini mani'un daripada imamah. Sah tak kalau orang berjunub jadi imam? Tak sah. Sebab apa? Ada maniak. Sedangkan dia ambil wuduk dah. Okey. Kemudian waktu semayang dah masuk. Tak boleh. Okey, selesai ya. Yang kedua, di antara sebab dan syarat yang mana lebih kuat? Syarat. Sebab lebih kuat daripada syarat. Okey, sebab tu kita kena semayang hormat waktu. Syarat, kalau ada dia, tak wajib buat. Tak ada, baru tak sah. Misal kita ada wuduk, kena semayang tak? Tak kena. Tapi kalau tak ada wuduk, tak sah semayang. So, syarat hanya memberi kesan ketika mana tidak ada. Kalau ada dia tak mewajibkan. Okey, nak semayang barulah dia wajib. Tapi kalau sebab, bila masuk saja, tergelincir matahari, wajib tak semayang? Wajib. Kalau tak tergelincir matahari, masuk tak kewajipan semayang? Tak wajib. Tak wajib. Sebab lebih kuat. Sebab itu kita boleh ta'jilul zakat. Kita boleh mempercepatkan zakat kalau nisab dah ada. Tapi kalau nisab tak ada, syarat dah cukup setahun, kita nak mempercepatkan tak boleh. Nampak tak? Sebab nisab, sebab haul tu syarat. Sebab tu ulama kita mewajibkan sembahyang lima waktu. Sebab dah ada. Cuma syarat tak ada. Wuduk tak ada. Dan tu kena sembahyang juga. Sebab apa? Waktu dah masuk. Nampak tak? Jelas tak? So, kita buka pintu soalan, minggu depan kita bincang lagi. Kita buka soalan kepada sahabat-sahabat, cikgu-cikgu, ustaz untuk kita ulang balik daripada awal sampai waktu sekarang. Yang penting, semua dah jelas hari ni. Apa yang kita nak baca usul itu apa dia punya rujukan dia, tulisan dia kena ingat, kemudian buku dia, kemudian beza hukum taklifi, hukum syar'i di sisi ulama usul dan ulama fuqaha, dan apa itu maksud wada'iyun, ikhbariyun. Azza ulama sebut ja'liyun tapi kurang jelas. Disebut sebagai ikhbariyun. Okey? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan balik tentang kederang? Maksudnya beri penjelasan tentang contoh dalil ijab dan tahrim tu. Sebab kan sama. Cuma tak dia sama. bagi Dia sembahyang aqimus solah wa atu zakat. Kalau tahrim macam la taqrabuz zina. Tahrim tu datang dalam bentuk larangan. Okey? Dua-dua tu tuntutan. Satu tuntutan buat nama dia ijab. Tuntutan tinggal nama dia tahrim. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Macam mana contohlah bagi seorang pelajar kan nak jawab soalan. Dia nak justifikan dalil tu sebagai nadbu. Kalau tengok dia punya dalil tu macam mana dia nak tahu dia tu nadbu. Sedangkan kalau kita tengok al-amru yufidul wujub kan. So itu macam mana dia nak tahu? Kalau skill asal tu dia ambil masa lah, dia kena baca Quran banyak, dia kena tengok ayat arahan yang mana benda itu tak mampu dilakukan dalam bentuk berterusan. Itu yang pertama. Kemudian tidak ada ancaman azab. Kemudian benda tu dia bersifat orang kata apa kehidupan. Mana bila tu benda tu bersifat macam kahwin kehidupan, dia tidak bersifat ibadat. Walaupun kalau niat jadi ibadat, maka jadi sunat. Nampak tak? So benda ni dia panggil cara istiqra', tapi
marhalah mereka ni sebab kecil, mereka nak faham tu payah. So mereka cari ayat Quran yang bersifat kehidupan dunia. Sebab kebanyakan kehidupan dunia ni dia bersifat sunat ataupun harus. Jelas tak? Kalau saya memang jelas Ustaz. Cuma budak-budak ni. Budak-budak ni saya tak pernah ajak budak tu. Ustaz kan kreatif ni. Tapi yang paling mudah yang saya bagi tu yang berkaitan dengan kehidupan dan tidak ada ancaman daripada Allah. Makna tak ada azab apa pun. Tidak ada hukuman daripada akhirat. Kalau secara mudahnya Ustaz, kalau tengok daripada dalil, kalau contoh dekat Nasyab. Nasyab ni muka surat berapa yang last kot ni. Surat yang tajuk yang ni yang last tu kan. Dia ada bagi dalil. Dia cuma dia arahan supaya kita keluarkan hujung. Dia ada banyak qarinah macam qarinah macam ambil hadis lebih mudah macam laula an asyqa ala ummati la amartu. Jadi ada benda yang Nabi nas sendiri, ada sebutan Nabi sebut kalau tak menyusahkan, ayat-ayat yang menafikan ilzam. Itu di antara juga benda-benda yang ni. Ataupun kita tengok benda tu Nabi suruh tapi Nabi tak buat. Itu di antara contoh. Tapi mereka tak nak baca hadis, itu problem dia. Tapi kita terang tu depan mereka, makna dia kalau orang bagi tahu Nabi suruh tapi Nabi tak buat. Ataupun Nabi suruh sahabat tak buat. Ustaz boleh tengok skrin tak yang tu? Contoh. Yang mana? Okey, An-Nasyad. Ada kan? Dia suruh tentukan wujud istidlal ni budak ni. Kalau dia tengok dalil-dalil ni, kalau yang dalil-dalil ni keluar dalam contoh-contoh dalam nadbu al-ibahah tu, mungkin dia boleh hafal. Tapi kalau yang macam ni, dia macam bengong sikit lah, dia nak apa? Nak tentukan. Ini susah mereka nak tentu ni sebab macam mana nak ajak mereka macam ni ya. Macam yang pertama ni, ini dalil tahrim, ni dalil tahrim. Okey. Yang ni dalil sunat tengok. Dia senang sebab ajak mereka masuk arahan yang ada bersyarat. Okey, ini dalil yang menunjukkan apa nama dia adalah sunnah. Ya, fakatibum in alimtum khaira. Nampak tak? Okey. Baik. Kemudian ni fa idza qudiyatus salat. Ini harus. Sebab kaedah arahan selepas larangan adalah harus. So ini sebenarnya bukan senang sebab ini apa orang kata peringkat pertama, tapi kita dah bagi tinggi kat depa. Sebab tu kita tengok buku-buku asas usul fiqh, dia tak ajak dalam bentuk macam ni, susah. Tapi tak tahu dah susah ni untuk pelajar. Memang susah ni. Silibus. Sebab tu saya tak bentangkan ni, tapi periksa saya pun tak tahu, saya tak berterlibat, tapi saya nak mudahkan depa supaya depa tak sibuk dengan benda yang susah macam ni. Sebab ni bukan marhalah depa ni, tapi ustaz-ustaz kena try lah. Ambil apa contoh-contoh ayat yang macam apa dia larangan, arahan selepas larangan, ayat-ayat yang bersifat makna dia kehidupan. So terangkan supaya depa nampak. Kena ulang banyak kali lah. Sebab marhalah depa baru form 4, form 5 kan. Jadi kita akan hadapi kesulitan lah. Sebab saya tak tahu apa kesulitan mereka. Saya dah lama tinggal mengajak budak-budak. So yang ni saya rasa kesukaran lah. Maksudnya ustaz kena cubalah try bagi depa faham dan biar depa tulis dekat whiteboard. Ataupun mereka bercakap. Kita bagi contoh dia surah Al-Jumu'ah. Bagi latihan. Okey, cuba try tengok yang mana. Kita dah prepare dah. So sampai mereka nampak, yang ni arahan yang tidak ada ancaman misalnya. Okey. Ancaman ni maksudnya kerajaan yang tindakan penjara macam tinggal sembahyang Jumaat. Kan? Fas'au ila dzikrillah, kena pergi sembahyang Jumaat. Pasal apa kita wajib? Sebab kerajaan boleh hukum siapa tak pergi sembahyang Jumaat. Nampak tak? Jadi benda tu wajib, sama ada kerajaan boleh hukum ataupun di akhirat ada hukuman api neraka. Katalah benda tu arahan Allah, kerajaan tak hukum. Tak wajib lah, sunat lah. Macam sembahyang tarawih. Kerajaan boleh hukum tak siapa tak bisa sembahyang tarawih. Tapi kalau segi undang-undang, siapa tak bisa sembahyang Jumaat, dia ada peruntukan dia. Apa hukuman dia? 6 bulan penjara, denda 5,000. Jelas tak? Okey, kita buka satu soalan lagi. Mungkin ada ustazah-ustazah nak tanya? Mudah-mudahan. Ya, silakan. Nak tanya, kalau as-sihah dan butlan tu dia tak termasuk dalam hukum taklifi, tapi macam mana kita nak terangkat pelajar kata dia tak terlibat dia adalah satu mustalahat yang jadi khilaf antara ulama sama ada dia hukum taklifi ke hukum wad'i. Tapi kalau tengok dari sudut sihah butlan ni, dia macam dekat dengan af'al mukallaf. Baik, sebenarnya dia kalau nak mudah faham dia kepada wad'i. Senang. Tapi buku ni dia boleh nampak tak? Tak check. Musyabah.
Okey, saya terang. Mustalahat. Pasal apa dia hukum wadai? Sebab dia alamat kepada haram. Batil, alamat kepada apa? Haram. Sah, alamat kepada harus. Okey. Nampak tak? Okey. Kalau pasal apa dia pula, dia kalau hukum taklifi, butlan tu adalah haram. Betul. Sah tu adalah harus. Jadi dia mengikut kepada cara berfikir. Adakah dia sinonim kepada haram ataupun dia alamat kepada haram? Siapa yang kata dia alamat, dia hukum wadai. Siapa yang kata dia sinonim, dia hukum taklifi. Jelas tak Ustazah? Ini anda bagi rumusan pengalaman yang kecil lah. Anda kaji benda ni nak bagi mudah. Dah hampir 20 tahun dah. Sebab kalau kita cakap dalam sistem akademik, siapa pun tak faham. Kita buat cara mudah je. Baik, jelas Ustaz. Memang payah nak terangkat pelajar, nak bagi faham sihah butlan tu. Tak Kalau di sini hukum senang, ambil dia hukum taklifi. Abang kat dia, sihah ni adalah sinonim kepada harus. Butlan sinonim kepada haram. Al-azimah ni, dia adalah undang-undang am. Makna azimah ni topik lain pula. Maksud dia adalah qanun am. Semua orang terlibat dalam dia, ada wajib, ada semua. Makna semua orang terlibat. Rusah adalah hukum-hukum pengecualian. Ada yang kata dia adalah wadai juga. Bila ada rusah, dia adalah alamat. Okey. So azimah ni dia kepada hukum taklifi yang bersifat ijab, dia ada debu. Apa maksud azimah? Undang-undang am. Macam undang-undang jalan raya. Semua kena tepi kaedah. Itu dipanggil azimah. Dikecualikan orang tertentu. Itu dipanggil rukhsah. Rukhsah adalah hukum wada'iyah juga. Ya. Sebab dia alamat kepada kita boleh ambil keringanan hukum. Okey. Tapi saya rasa terang ni dah cukup dah. Sekejap lagi takut pening kepala. Kita tak nak membebankan. Ulang balik. Catat apa yang saya tulis tu. Susun balik insya-Allah. Natijah dah sama dah dengan buku yang ada. Ada yang lebih mudah lagi insya-Allah. Saya rasa lah. Saya tengok ni memang budak-budak nak faham payah. Ya. Jelas tak Ustazah? Ya, jelas. Syukran. Minggu depan kita bagi masa 5 minit 10 minit pada mukadimah tu kita ulang balik. Siapa yang tak jelas boleh tanya pada minggu depan insya-Allah ataupun dalam grup kita bawa bincang insya-Allah. Yang penting saya nak bagi faham apa itu usul fiqh. Nanti insya-Allah untuk peringkat mereka mula-mula ni kita nak faham dulu kepentingan dan apa itu usul fiqh, apa perbahasannya. Taklah detail. Tentu ambil masa lah ya. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya undur diri dulu. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Faizul. Terima kasih sahabat-sahabat, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi student sekarang ni, yang 12 orang ni boleh faham lah student? Nak tengok respon juga. Ya. InsyaAllah. Boleh dapat A lah ni, mudah je insyaAllah. A+. Okay. Amin, insyaAllah. Tapi tak jawab pula. Kan dia kata, bila soalan usul fiqh semua pegang tinggal. Pergi lah belajar. Sebab dia banyak, kalau usul fiqh ni mereka kata payah pada mantik sebab nak kena hafal banyak. Ya, tapi catat yang saya bagi ni insyaAllah saya rasa consider lah pemeriksa tu. Saya tengok jawapan okey insyaAllah. Untuk Kalau jawab SPM dia orang tak boleh tinggal Ustaz. Tak ada pilihan untuk SPM. Untuk SPM ni dia tak ada pilihan, dia memang wajib jawab semua. Kena jawab lah usul fiqh insyaAllah. Saya yakin kalau jawab bagi poin yang kena saja macam usul fiqh apa dia. Yang saya bagi definisi ringkas tu. InsyaAllah dia pun bagi markah. Kalau tak bagi markah makna dia tak tahulah pemeriksa tu apa dia zalim lah. Baik. Syukran Ustaz. Terima kasih ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.